Jaya tengah record. Okay dah. Okay, selamat pagi. Kita nak teruskan dengan session yang kedua, which is worksheet yang sebagilah. Susah tak worksheet tu? Susah. Soalan hujung-hujung tu susah kan? Tapi yang lain tu okey je sebenarnya. Okay. So yang ni dia soalan worksheet yang saya buat ni memang entirely mengenai spermatogenesis. Sebab last year. Okay, saya gunakan saja untuk ni lah. Sebab kenapa saya buat ni, sebab chapter 9 ni banyak lah dia tanya dalam exam. So I have to answer, kena bagi extra latihan lah. So kita akan start dengan the worksheet. If again, whatever you do, make sure you analyze dulu the gambar rajah yang diberikan lah. Are you all with me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Saya teruskan Alright. So hypothalamus ni dia release GnRH kepada anterior pituitary gland kepada dua cells. Okay. And then anterior pituitary gland ni release FSH dan juga LH. Okay. FSH ni dia acts on cell apa? Ingat S ni stands for? Sertoli cell. Sertoli cell. Okay, Sertoli cell. LH stands for Leydig. And then cell X ni dia release apa? Hormon Y? Inhibin. Inhibin ni peptide hormone. So adalah functional protein lah, peptide hormone. Manakala Leydig cell ini dia release hormon Z. Hormon Z ni you boleh nampak Leydig cell ni dia release hormon Z. Dia act on Sertoli cell dan juga dia act on the anterior dan juga the GnRH. So hormon Z ni tak lain tak bukan hormon jantan iaitu Testosteron. testosterone. Okay, good. Make sure you identify the component first baru jawab soalan. Cell X and hormone Y are important in male reproductive organ. What is cell X? Sertoli cell. Ingat, not Sertoli, not S huruf kecil, not Sertoli. Hanya satu L saja. Kena betul ejaan. Ada yang salah sila pangkas sekarang. Tulis yang betul. S-E-R-T-O-L-I. Sertoli cell. Okay, satu markah. Hormon Y. Hormon Y itu tak lain tak bukan inhibin. What is spermatogenesis? Dia adalah process of sperm development ataupun process to produce the male gamete spermatozoa. Occur dekat mana? Tengok markah, dua markah. Kalau awak buat process of sperm development saja, tanpa awak kata occurs in seminiferous tubule, tak dapat satu markah saja. Now awak kena tulis process of sperm development occur dekat mana? Seminiferous tubule. Markah yang kedua. Okay. Macam mana cara jawab? Kena tengok markah. Ini kalau kita jawab subjektif lah structure. Tapi nanti PSPM kita akan jawab objektif. Tetapi tak apa. Yang penting bila awak dapat jawab subjektif, awak boleh jawab objektif. Okay. State 3 roles of cell X in spermatogenesis. Cell X ini adalah Sertoli cell. Apakah function dia? First adalah host spermatogenesis. Satu. Yang kedua, dia akan provide nutrients to the dividing cell of spermatogenesis. Host ni cerita lain, provide nutrient tu adalah kerja lain. So that's why dia adalah dua function berbeza. Host spermatogenesis ataupun site of spermatogenesis, satu markah. Ataupun where spermatogenesis occurs pun boleh. Yang kedua, dia akan provide nutrients to the dividing cells of spermatogenesis. Nutrient, keyword is nutrient to the dividing cell of spermatogenesis, satu markah. Dan dia juga akan secrete apa? Inhibin lah untuk to make sure spermatogenesis to occurs at normal level. So secrete inhibin pun adalah function yang ketiga. 3 markah untuk this one. Right? Yang keempat adalah provide blood testis barrier. Okay, dia akan isolate the developing cell of spermatogenesis from the blood. Kenapa kita kena isolate? Sebab kita nak memastikan, okay, you kena faham, dalam darah ini can be banyak bakteria, ada infection dan sebagainya. Now, apa yang Sertoli cell buat adalah, dia akan memisahkan, this one adalah Sertoli cell.
dia akan memisahkan, you boleh nampak di soalan akses spermatogonium, you boleh nampak adanya barrier, adanya distance between the blood vessel dan juga the dividing cell of the spermatogenesis. Jadi ini adalah sel yang involved dalam spermatogenesis, adanya barrier, adanya pemisah antara blood vessel dengan the cells. Kenapa? Sebab if let's say ada infection, adanya bakteria ke apa, dia tidaklah akan infect the dividing cell of the spermatogenesis. Okay, sebab adanya barrier, adanya distance ni. Okay, kita nak memastikan this process of spermatogenesis berada dalam keadaan sterile. Bukan sterile apa? Sterile itu adalah bebas kuman. Okay. Itulah antara function dia. Sertoli cell ini dia akan memisahkan the dividing cell of the spermatogenesis from blood vessel sebab kita nak memastikan the spermatogenesis itu adalah sterile. Okay, yang this one kita tak belajar sangat lah. Tetapi you boleh tambah provide blood testis barrier ataupun isolates the dividing cell of spermatogenesis from the blood. Memang kita kena pisahkan. Okay. Nampak 4 function dia. Yang ni saya letak semua. Okay. Boleh? Boleh, sir. Boleh saya. Okay, semangat ya. Semangat please. Name the 3 cells in spermatogenesis that resides in cell X. Okay, awak tulislah macam-macam. You may write whatever cells yang you belajar dalam spermatogenesis ni. Sebab semua sel ini akan berada di dalam Sertoli cell. Reside ini maksudnya duduk. Yang berada. Okay. Namakan 3 sel yang berlaku dalam spermatogenesis yang berada di dalam Sertoli cell. Okay, awak tulislah. Ada spermatogonium, ada primary spermatocyte. Okay, daripada spermatogonium dia akan undergo proses apa untuk menghasilkan primary spermatocyte? Mitosis. Andai, dia akan undergo mitosis. Bila dah form primary spermatocyte, satu, dia akan undergo proses apa menghasilkan secondary spermatocyte? Meiosis 1. Pandai, dia akan undergo meiosis 1. Daripada satu ni kan, primary spermatocyte undergo meiosis 1 to produce secondary spermatocyte 2. After that, secondary spermatocyte, dia undergo what process? Menghasilkan spermatids? Meiosis 2. Meiosis 2, pandai, menghasilkan spermatids. After that, spermatid ni dia nak become spermatozoa. Dia akan undergo proses apa? Spermiogenesis. Spermiogenesis. Okay, spermiogenesis. Okay, good job. Tetapi awak tak boleh kata spermatozoa berada di dalam sel X, tidak tepat. Kerana apa? Spermatozoa ini kita assume dia dah tercabut daripada Sertoli cell. If I draw it here, okay, this adalah spermatogonium and then adanya this primary spermatocyte and then dia akan become this secondary spermatocyte. After that, this secondary spermatocyte akan undergo, dia akan become So dia akan become spermatid. Okay. Pada ketika ini dia masih berada dekat dalam Sertoli cell. Okay. Tetapi bila dia dah become spermatozoa, dia dah tercabut. Okay. Dia dah tercabut lah daripada Sertoli cell. So kita tak boleh kata yang di sperm dia berada dekat dalam spermatozoa, berada dekat dalam Sertoli cell. Tak boleh. Yang ada itu adalah this one, the dividing cell of spermatogenesis. Spermatogonium, primary spermatocyte, secondary spermatocyte dan juga spermatid. Pilihlah 3 daripada 4 ini. Clear? Faham? Faham saya. Okay. Okay. What would happen kalau sel X, Sertoli cell, tukar sememang saja? Soalan ini adalah higher order thinking. Ini memang soalan PSPM, adalah PSPM, level 4. Kenapa saya tak tukar ni? Sebab saya nak awak sendiri yang tukar. Okay? Bila dia tak tukar means dia akan higher level sikit. What will happen kalau Sertoli cell is absent? Soalan inilah yang dia boleh tanya di dalam awak punya objective question.
What would happen if cell X absent? Dia minta awak analyze and predict. Kalau dia UPS, dia akan tanya what is the function of cell X? Itu adalah UPS. Dalam PSPM, kita tak akan tanya macam tu. PSPM objektif, dia tak akan tanya what is the function of cell X? Salah, dia tak akan tanya macam tu, direct. Dia akan tukar ayat, what would happen sekiranya setulis sel ni tak ada. Dia macam tu. Itu adalah soalan PSPM. That's why walaupun kita tahu dia adalah objektif, tetapi adalah baik sekiranya kita bincang juga struktur, sebab again as I said anak-anakku, soalan PSPM itu dia akan objektifkan daripada struktur, dia akan objektifkan. Macam ni lah, what will happen sekiranya cell X is absent. Okay, 2 markah. Kalau 2 markah, kena bagi berapa poin anakku? 2. 2. So bagilah 2 poin. First, kalau sel X ni dia tak ada tak spermatogenesis? Setulis sel tu function dia host spermatogenesis kan? Ada tak spermatogenesis? No. No. Spermatogenesis will not happen. 1 markah. Bila dah tak ada spermatogenesis tu dia nak menghasilkan apa? Sperm. Sperm. Sekejap. Kalau dah spermatogenesis tak ada tak sperm akan dihasilkan anakku? Tiada. Tiada. Jadi lelaki itu akan Mandul. mandul. Inilah yang berlaku dekat dalam kebanyakan lelaki. 30% of male memang dia infertile. Sebab apa? Disebabkan ada banyak faktor. Antaranya adalah smoking, vaping, and then pakai seluar ketat, sendat awak punya yang bawah tu. So dia akan menyebabkan kematian all of these cells lah. Jadi jangan pakai seluar ketat sangat. I pun pakai seluar ketat juga tapi tak selalu supaya awak punya sperm tu terjaga. Alright? Next. Oh, shit. Hormon Y and Z play a critical role in testis. Yang ni adalah 2 yang utama. Kalau awak nak tambah lain pun boleh. Cells in seminiferous tubule cannot obtain nourishment pun boleh. Cells in seminiferous tubule pun boleh. Tetapi kita fokus kepada spermatogenesis dan juga dia punya efek dia lah di 2 yang utama. Okay. Hormon Y and Z plays a critical role in testis. Tengok balik hormon Y. Hormon Y itu apa? Dia adalah inhibin dan hormon Z adalah testosteron. Okay. Right. Inhibin ini, okay, next. Based on figure 3, state one difference between hormone Y and Z. Hormone Y, dia kata based on figure 3, awak tengok figure 3 atas. Nyatakan perbezaan yang antara 2 ini. Awak tengok hormone Y. Apa yang kita boleh katakan mengenai sel yang menghasilkan hormone Y? Berbeza kan? Betul? Betul. So hormone Y which is inhibin dia produced by Sertoli. Sel good X. job. Hormone inhibin is produced by Sertoli cell, manakala testosterone is produced by sel apa ni? Leydig cell. Leydig cell, okay. Hormone Y inhibin is produced by Sertoli cell whereas testosterone is produced by Leydig cells. 2 markah cukup. Now, kalau I tanya soalan lain. State another difference between hormone Y and Z. Okay, ingat. Inhibin. Dia adalah apa? What kind of hormone it is? Peptide hormone. Peptide. Peptide ni apa? Protein lah kan sebenarnya. Functional protein. Tetapi testosteron. Awak ingat balik chapter 1. Testosteron ni adalah Lipid. pandai. Testosteron ni adalah lipid. Sama ke lemak dengan protein? Tidak. Tidak.
Maksudnya sekarang testosteron ini adalah lipid hormon. Manakala inhibin dia adalah peptide hormon. Nampak tak beza? Yang ni protein, yang ni adalah lipid. Sama ke protein dengan lipid? Tidak. Tidak. Now, kalau kita reverse balik, kita rewind balik chapter 1, chapter 2. Ingat, dekat sel ada plasma membrane. Okay. Yang ni dia memang boleh tanya, confirm. Mari kita revise balik. Dia ada plasma membrane. Apakah ciri-ciri plasma membrane ni yang tengah ni? Ciri-ciri dia. Hydrophobic. Pandai, hydrophobic. Kenapa dia hydrophobic? Dia suka air ke tak suka? Tak suka benda Tidak. yang ada charge. Tak suka charge molekul. Jadi kenapa dia hydrophobic? Yang ni apa ni? Ni. Yang macam garis-garis ni apa? Ni. Kaki ni apa? Kaki ni apa benda? Apa? Tak dengar. Cell. Tail. Apa tail apa? Hydrophobic tail. Bukan. Hydrophobic cell. Memanglah hydrophobic tail, tapi apa ke benda ni? Ni, this one thing kita panggil apa? Phosphate. Tidak. Phospholipid. Pandai, phospholipid. This one adalah phospholipid. Jadi yang tail ni apa benda? Lipid. Ha? Lipid. Lipid. Ialah what kind of lipid? Lipid kan ada Lipid jenis. Dia kan ada beberapa jenis. Ha. Ni. Pandai. Ni Fatty adalah acid. fatty acid. Which is also another type of lipid. Jadi, my question. Which of these hormone, inhibin or testosterone, yang able to pass through the plasma membrane? Yang mana satu yang boleh tebus melalui macam tu saja? The plasma membrane. Yang mana? Testosteron. Testosterone. You boleh nampak testosterone ini dia adalah lipid. Sama property dengan this phospholipid. Bila dia sama property dengan phospholipid, dia boleh pass through. Dia masuk celah-celah ni saja sebab dia soluble. Soluble dengan this hydrophobic tail ataupun fatty acid ni. Dia terus cross masuk ke dalam Sertoli cell daripada Leydig cell. Okay? Terus masuk. Testosterone ni able to pass through the plasma membrane disebabkan dia adalah lipid hormone, sama properties with the fatty acid of plasma membrane. Jadi inhibin ni peptide, protein, boleh ke pass through? Cannot. Cannot. Peptide hormone pula dia ada charge. Okay, this one ni adalah di sini inhibin. Dia ada charge, dia tak boleh pass through. Tetapi apa yang berlaku adalah dia akan, inilah pentingnya glycoprotein semua ni. Dia akan bind dekat receptor present on the plasma membrane. Dia akan bind dekat dia punya receptor. Ini adalah, receptor itu boleh jadi protein, boleh jadi glycoprotein, boleh jadi glycolipid. Okay. Dia kena bind baru dia akan pass information masuk ke dalam sel. Tetapi this lipid hormone pula directly, this testosterone limpas masuk saja melalui the plasma membrane. Tetapi inhibin tak boleh sebab dia adalah peptide, ada charge. Testosterone itu boleh terus saja. Dia adalah lipid
soluble. Lipid soluble. So dia boleh pass through the plasma membrane. Okay. Itu adalah perbezaan yang kedua. Inhibin is a peptide hormone whereas testosterone is a lipid hormone. Okay, nampak? Chapter 9 ni dia relate balik dengan chapter 1. So tolong study balik chapter 1. Explain how hormone Y and Z. Explain how inhibin and testosterone contribute to the negative feedback loops to the hormone regulation in figure 3. Okay. Jadi macam manakah, how does this actually contribute to the negative feedback loop? So first awak boleh ceritalah, high LH stimulates Leydig cell to produce more hormone Z ataupun testosterone. Okay. High testosterone dia akan inhibit hypothalamus. Ingat macam tu saja. Banyak LH. Bila banyak LH, bila banyak LH, maka dia akan release, dia akan banyaklah lagi testosteron. Tetapi bila testosteron ini tinggi, dia akan inhibit hypothalamus. Okay? High LH stimulates Leydig cell to produce more testosterone, causing when level of hormone Z ataupun testosterone increases, dia akan inhibit hypothalamus. Bila hypothalamus is inhibited, maka secretion of GnRH, gonadotropin releasing hormone also will be inhibited ataupun lowering GnRH level. Poin yang ketiga. Pada masa yang sama, high FSH stimulate Sertoli cells to produce more hormone Y. Okay. Bila tinggi sangat FSH, maka barulah inhibin akan dihasilkan. Inhibin akan directly inhibit anterior pituitary gland. Kedua-dua ini akan disebabkan GnRH level is low, means that the anterior pituitary gland is less stimulated. Juga ditemani oleh inhibin yang inhibit anterior pituitary gland. Bila banyak orang bash dia, maka dia akan tone down. Okay, let's say ada orang tak suka kita, perangai kita teruk, orang kata kau jangan macam ni, kau jangan macam ni, kita pun akan kurangkan perangai kita. Sama juga macam ni. Bila anterior pituitary gland release terlalu banyak FSH and LH, now orang kutuk dia, orang suruh dia stop, maka dia akan become less stimulated. Both of these akan inhibit secretion of FSH and LH, ataupun these dua akan lowering FSH and LH level, maka dia akan memastikan spermatogenesis occurs at normal level. Okay. Ini adalah mini essay. Ini yang soalan last sem yang tak keluar di sem lah. Okay. Nanti saya bagi ni supaya you boleh buat nota daripada sini. Ini juga adalah essay yang telah saya sediakan. What is the role of hormone Z in spermatogenesis? Apakah function testosterone? Tengok markah, satu markah, so awak bagi satu saja. So yang pentingnya adalah testosterone memang untuk support spermatogenesis ataupun to power spermatogenesis pun boleh. Okay. Hormon itu juga, testosterone juga, dialah yang akan memastikan the dividing cell of spermatogenesis tidak berdekatan dengan blood vessel. Dialah the one yang maintain the blood testis barrier. Dan last sekali, dia akan memastikan spermatid di dalam. Dia memastikan spermatid yang ketika nak divide itu masih berada di dalam Sertoli cell. Melekat dekat Sertoli cell. Adhesion of the elongated spermatid. Okay, dan dia jugalah yang akan trigger the release of spermatozoa daripada Sertoli cell. Itu adalah function testosterone. Tetapi function yang utama yang dalam syllabus adalah this one. Pentingnya adalah to support spermatogenesis. Kalau soalan tanya what is the function of testosterone in spermatogenesis, dia untuk power, to power ataupun to support spermatogenesis. Function lain yang tiga ini, awak boleh tengoklah, boleh fahamkan.
Oh, dah nak habis dah. Sekejap. Sikit lagi. Wow, habis kelas awal lah hari ni. Okay, ni yang soalan susah kan? Soalan PPK macam doktor. Hypogonadism is a condition in which the body does not adequately stimulate gonad to produce sex hormone testosterone. Ayat first ni penting. Tengok, kita baca. Hypogonadism ni adalah penyakit di mana badan itu tidak menghasilkan seks hormon yang cukup, which is testosterone. So you boleh fikirlah, kalau testosterone level tak cukup, what happen kepada spermatogenesis? Berkurang ke meningkat? Berkurang. Berkurang. Sperm yang dihasilkan banyak ke sikit? Sikit. 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 The condition may lead to infertility in men. Yelah, dah sperm sikit kan. That's why dia akan lead to kemandulan di dalam lelaki. With modern medical technology and advanced drug developments, hypogonadism can be treated by prescribing the patients with human chorionic gonadotropin to combat low testosterone level in men. Okay. So ayat yang ni dia kata, bila lelaki itu tak cukup nak menghasilkan testosteron disebabkan hypogonadism, lelaki itu akan di-inject, memang kita akan inject dengan HCG, which is a hormone. Di mana hormon ini dia akan mengatasi masalah kurang testosteron level in men. Based on these statements, deduce, dia minta awak predict. Based on these statements, deduce the mechanism of actions of HCG in treating hypogonadism. Dia minta awak deduce, awak predict macam mana caranya HCG ini memastikan dia akan combat, dia akan mengatasi masalah low testosterone. Itu yang pertama. Soalan yang pertama. Deduce the mechanism of action of HCG. Dan soalan yang kedua, saya minta briefly explain how it can be used to treat infertility in men. 3 markah. Now, ini semua awak kena berfikir macam doktor. Ingat balik. Macam mana nak jawab soalan ini? Tengok balik testosterone. Testosterone level is low. Siapa yang menghasilkan testosterone? Apa nama sel? Leydig cell. Leydig cell. Leydig cell ini kenapa dia menghasilkan testosteron? Sebab Leydig cell ini dia kurang. Bila testosteron level low, maksudnya Leydig cell ini dia sangat-sangat kurang stimulated. The stimulation of Leydig cell itu berkurang. Kalau Leydig cell itu stimulation itu meningkat oleh LH, maka testosteron level pun akan meningkat ke menurun? Hello. Soalan saya, kalau Leydig cell itu dia kurang stimulated, maka kuranglah testosteron dihasilkan. Bila saya kurang bersemangat, saya pun kuranglah nak bercakap. Tetapi kalau saya bersemangat, saya banyak bercakap. Sama juga macam Leydig cell. Kalau Leydig cell itu more stimulated, so testosteron level dihasilkan banyak ke kurang? Banyak. Meningkat. Sudah akan meningkat. Jadi, apa yang berlaku adalah HCG ini, bila kita inject dengan human chorionic gonadotropin, what happen is that HCG ini dia akan stimulate Leydig cell, sel yang menghasilkan testosteron. Bila ada HCG, dia akan stimulate Leydig cell. Jadi Leydig cell daripada less stimulated, now dia become more stimulated. Okay, nampak? First HCG dia akan stimulate Leydig cells. So Leydig cell become more stimulated. Bila Leydig cell more stimulated, dia akan menghasilkan apa?
Testosteron. Testosteron, kadar yang lebih tinggi ke lebih rendah kalau dia more stimulated? Lebih tinggi. Lebih tinggi. So, HCG stimulate Leydig cells means Leydig cell become more stimulated. So, dia akan stimulate the testosterone production synthesis. Ataupun dia akan increases the production of testosterone. Okay? Menjawab soalan yang last sekali, briefly explain how it can be used to treat infertility. Bila ada banyak testosteron, maka in term of spermatogenesis punya support, meningkat ke berkurang? Meningkat. Meningkat. Jadi you boleh nampak in term of spermatogenesis pun will be promoted. This akan promote spermatogenesis ataupun bila ada banyak spermatogenesis means that this akan increases the sperm count ataupun increases the sperm production. Bila sperm production tu meningkat, maksudnya lelaki itu dah tidak mandul. Lelaki mandul disebabkan sperm ni, sama ada sperm dia cacat. You dah tengok kan I kutuk lelaki, macam itulah. Sama ada sperm dia cacat ataupun low sperm count number. Okay. Jadi HCG ini apa yang dia buat, bila kita cucuk HCG, dia akan stimulate Leydig cell. Bila Leydig cells become more stimulated, dia akan release more testosterone. Jadi untuk menjawab soalan last, macam mana dia boleh mengatasi kemandulan, dia akan increases, dia akan promote spermatogenesis dan dia akan meningkatkan the sperm number. Jadi lelaki itu tidaklah mandul. Okey? Boleh nampak kaitan? Boleh, Sir. Okey. Soalan last, yang ni memang terlalu susah. Prostate cancer is the most common cancer in men. Okay. One of the treatment is via ADT, androgen suppression therapy, which reduces the level of androgens, iaitu testosterone and dihydrotestosterone. Nampak tak saya cakap? Testosterone itu dia tak boleh banyak, level dia tidak boleh tinggi. Sebab dia akan promote cancer, dia akan promote cancer dan juga dia akan stimulate the growth of the cancer cell. As these hormones fuel the growth of the cancer cells. Maksudnya sekarang kalau lelaki itu ada prostate cancer, kalau testosterone level dia tinggi, adakah baik untuk dia? Tidak. Tidak. Jadi testosteron dia kena kurang. The hormone dihydrotestosterone is produced by Sertoli cell. The DHT is produced by Sertoli cell. Testosteron pula dihasilkan oleh Leydig cell. Leydig cell. Okay. Kalau Sertoli cell produce DHT, Leydig cell dia akan produce testosterone. Okay, now kita tengok. Based on figure 3, what are the two possible ways to reduce the androgens level? Macam manakah caranya untuk kita kurangkan androgens level? Androgens ni apa? Testosterone dan dihydrotestosterone. Macam mana kita nak mengurangkan testosterone? Briefly explain your answer based on the hormonal regulation in figure 3. Now kita tengok Leydig cell dan juga Sertoli cell. Untuk menghasilkan testosteron, Leydig cell ini kena stimulated. Siapa yang stimulate Leydig cell? Luteinizing hormone. Luteinizing hormone. Siapa pula yang stimulate Sertoli cell? Follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone. Kan kalau Leydig cell, kalau LH tinggi, what will happen kepada testosterone level secretion? Meningkat. Meningkat. Kalau FSH is release banyak, maka Sertoli cell more stimulated, dia akan release more DHT. Kita dia sekarang, kita nak testosterone and DHT ni, kita nak kurang ke kita nak tinggi?
Kurang. Kita nak kurangkan sebab kalau testosteron dan DHT ini tinggi, maka orang itu akan kanser dia akan grow lagi besar lagi cepat. Kita tak nak. Kita nak testosteron and DHT ini punya level low. Jadi, apa yang kita boleh buat? Apa yang kita kena buat? LH and FSH ni, kita kena tinggikan dia ke kena rendahkan? Rendahkan. Rendahkan. Kita kena rendahkan. Both LH and FSH kita kena rendahkan. Jadi macam mana kita bagilah drugs, kita bagi ubat yang boleh inhibit LH secretion. Yang pertama, kita bagi drugs that inhibit LH secretion. Ataupun drug ini kita panggil antagonist. Okay, antagonist mean anti. Bukan anata yang salah je. Antagonist against LH. Okay, kita bagi drugs yang inhibit LH secretion. Bila LH secretion is drop, maka dengan itu boleh tak mengurangkan LH level? Boleh. Boleh. Kan? So, kita bagi drugs that inhibit LH secretion, hence reducing LH level. Tu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, kita bagilah drug yang reduce FSH level. Okay, the one yang inhibit FSH secretion. Yang kedua, drugs that inhibit FSH secretion. Dengan cara itu, dia akan mengurangkan FSH level. Reduces the Sertoli cells capability to produce DHT lah. Okay. Bila FSH dia dah drop, Sertoli cell become less stimulated, DHT level pun akan berkurang. Okay. Pada masa yang sama, ingat tak Sertoli cell ni dia akan produce another hormone, peptide hormone yang dipanggil apa? Inhibin. Inhibin. Inhibin ini memang akan menyebabkan FSH level akan drop. Betul? Betul tak? Yes. Yes, sir. So, kita bagilah dada yang akan promote more inhibin release. We give drugs that promote more inhibin secretion, di mana dia akan inhibit anterior pituitary gland. Siapa yang release LH and FSH? Anterior pituitary gland. Bila kita bagi dadah drugs ubat yang meningkatkan inhibin secretion, maka anterior pituitary gland akan become more ke less stimulated? Less. Less. Dia akan less stimulated. Bila less stimulated, automatic LH and FSH punya level akan kurang. Bila this one kurang, Leydig cell become less stimulated, maka dia akan kurangkan testosterone level. Sama juga FSH, bila dia release tu is very low, maka Sertoli cell become less stimulated, maka Sertoli cell akan release less DHT, dan maka dengan itu mereka yang ada prostate cancer akan dapat survive lah. Okay? Nampak tak? Kena berfikir sikit lah. Okay, yang inilah level soalan PSPM. More kepada application and juga analyze. Okay? Okay semua? Okay, sir. Okay, sir. Alright. Itu saja untuk 9 part 1. Sebelum saya habiskan ni, bukan habis sebab kita ada taklimat exam kan. Okay, saya nak awak semua kerja untuk this week. Tolong catat. Untuk this week boleh nampak GC ni untuk H39 semua boleh nampak kan? Okay. Untuk this week awak tengok lecture part 2 saja. Part 2 ada 7 lecture saja. Ada 6 kot. Ada 6. Untuk part 2 ada 6 ke 7 video awak tengok. Walaupun begitu, memang dia agak sikit lah. Tetapi information dia sangat-sangat banyak. Sangat banyak. So tolong tengok untuk this one dan jawab soalan past year question. Nanti saya akan bagi dia punya soalan. Saya pun terlupa nombor berapa tapi saya dah tengok.
I think the rest of the thing boleh jawab kot. Tapi ada sikit saja. Tak banyak, memang sumpah tak banyak. Nanti saya akan list out the number of the question. Tengok lecture chapter 2, chapter 9 part 2. Dekat YouTube pun I dah post. Ada tak? Sekejap. Playlist. Oh, tak post lagi. Oh, okay, nanti saya post. Actually, saya dah buat dah sebenarnya. Playlist. Saya dah buat playlist untuk chapter part 2. Ke tak buat lagi? Nanti kan saya buat. Yang penting tengok lecture part 2. Kemudian past year question tu soalan dia sikit sangat. Jadi saya dah sediakan dekat awak scroll dekat bawah. Tengok worksheet, saya dah sediakan worksheet part 2. Okay, worksheet ni memang daripada nota, daripada kuliah yang saya bagi. So awak jawab sama juga macam tadi. Yang ni mudah lagi lah. Awak jawab ni nanti kita akan discuss next week. 3 page juga. Okay, selain daripada past year yang memang soalan dia tak banyak. Dan awak jawab worksheet. Kemudian disebabkan chapter 9 ini kita tak boleh tinggalkan. This week baru ada ni lah, quizzes. Yang ni revision quizzes untuk part 1. Mana ke? Banyak sangat quizzes, pening berlaku. Okay, this one. Saya dah post malam, ada part 1 and part 2. Awak buat dua-dua ni lah. Okay, dekat GC. So quizzes, ada 2 quizzes. Jangan tak buat. Kemudian banyak ni. Saya dah sediakan satu nota pendek yang awak boleh buat. Memang sangat mudah untuk awak fahami chapter perempuan ni. Because this week memang adalah mengenai perempuan. Jadi saya tak letak lagi tapi nanti kan saya akan upload. Yang ni setelah sediakan memang awak boleh simplify part 2 ini dalam satu mananya? Ni. This one. Kuliah part 2 ini awak boleh simplify dalam satu page macam ni saja. Yang ni boleh memang sesuai dijadikan untuk revision. Yang this one nanti saya akan upload dekat, nanti saya akan beritahu saya upload kat mana. Awak boleh isi this one. Awak isi, okay, instead of tengok nota kan, awak boleh tengok isikan simplified sebab soalan akan tanya semua dekat sini. Bila awak dah simplified, baru saya akan bagi. Yang ni yang saya dah buat lah. Yang ni lah, dia punya ceritanya. Okay, kalau awak boleh nampak lah dekat sini. Tapi sebelum awak buat ini, make sure awak isi dulu dalam yang kosong ni, barulah awak boleh inilah nanti saya akan bagi. Kalau tak buat pun saya akan bagi ni sebagai nota after this chapter. Okay. Ingat past year question sikit je, saya 2-3 soalan rasanya. And then worksheet yang bawah ni part 2. And then quizzes part 1 and part 2. 2 quizzes. Yang ni revision saja. Sebab kita nak UPS kan, nak UPS 3. Nak UPS 3. So kita kena buat ni lah. Tapi UPS 3 tak masuk ni rasanya. Tak masuk. Tapi kita buat saja. Okay, settle untuk kerja next week. Nanti YouTube nanti saya akan release the video. Now semua dah ternanti-nanti kan exam kan macam mana rupanya. Yang ni tolong jangan disclose Yang ni I nak ni lah. Habiskan presenting. Sekejap. Stop recording.